Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa ba'd. Yang dihargai Al-Fadhil pengerusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdullah, yang dimuliakan Tuan Guru kita Mudir Az-Zawiyah An-Nasiriyah Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari hafizahullah ta'ala, yang diraikan para santri, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita berkumpul minggu ini di Zawiyah Nasiriyah untuk meneruskan rutin mingguan kita, meneruskan bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya, yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, dan juga kita meneruskan bacaan kitab Khumsumiyati Sunnatin min Sunanis Salah ala Madhabil Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Untuk kitab 500 sunat-sunat di dalam solat, kita dah sampai ke sunat yang ke 353. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. An yuqbila al-imamu biwajhihi 'ala al-ma'mumin. Sunat yang ke-353, kata musannif, an yuqbila al-imamu biwajhihi 'ala al-ma'mumin. Sebelum kita masuk mensyarahkan sunat yang ke-353 yang disebut oleh pengarang, saya nak betulkan sikit yang saya sebut minggu lepas. Saya rasa saya silap sikit sebut minggu lepas berkenaan dengan salam. Bagi salam, saya rasa minggu lepas saya sebut bagi salam ni sunat diberi dengan kuat, sunat bagi salam dengan kuat kalau sembahyang tu sembahyang jahriyah. Saya rasa saya sebut macam tu minggu lepas. Sembahyang jahriyah ni sembahyang yang dibaca dengan kuat, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang yang imam dia baca surah Al-Fatihah dengan kuat. Selain daripada tiga sembahyang ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar dipanggil sebagai siriyah. Saya rasa minggu lepas saya sebut sembahyang yang jahriyah sunat salam dibaca dengan kuat. Tapi sebenarnya jahriyah dan siriyah kedua-duanya salam dibaca dengan kuat. Sama macam takbir. Takbiratul ihram dibaca dengan kuat bagi imam. Takbiratul intiqal, berpindah daripada rukun ke rukun, dibaca dengan kuat. I'tidal dibaca dengan kuat. Salam pun dibaca dengan kuat. Dan yang memang macam tu kita faham, dan memang macam itulah yang kita duk amalkan. Cuma berlaku sabqul lisan, terlajak sikit disebut minggu lepas. Jadi itulah nak dibetulkan. InsyaAllah kita sambung ke 353, sunat yang ke 353, an yuqbilal imamu biwajhihi 'alal ma'mumin. Ni dah selesai daripada sunat-sunat di dalam solat. Nak masuk ke sunat-sunat selepas solat. Sunat yang ke 353 disunatkan kepada imam untuk menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Baik, ini di dalam sembahyang jemaah. Dalam sembahyang jemaah selepas solat, selepas bagi salam, sunat bagi imam untuk memalingkan wajahnya. Sunat bagi imam untuk memalingkan wajahnya. Cuma bila dia nak palingkan, adakah selepas bagi salam, adakah selepas zikir, adakah sewaktu doa, macam-macam. Ada yang kata selepas bagi salam terus paling. Ada yang kata selepas zikir, zikir setakat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lepas zikir itu baru paling. Ada yang kata waktu baca doa baru paling ke hadap ke arah makmum. Lepas tu ada yang kata paling ke kanan pun ada yang kata paling ke kiri, dia ubah bentuk posisi badan dia. Dada dan badan menghadap ke kanan. Ada yang kata menghadap ke kiri. Ada yang kata menghadap ke arah makmum. Jadi musannif memulakan
dengan menyebut menghadapkan wajah, sunat bagi imam untuk menghadapkan wajah ke arah makmum. Ini satu cara. Untuk nak hadapkan muka ke arah makmum pun disunatkan. Disunatkan untuk menghadapkan muka ke arah makmum selepas bagi salam. Selepas bagi salam, palingkan. Sunat yang ke-354, an yaj'alal mihraba an yasarihi wa yaminahu ilal makmumin. Ni satu cara yang lain. Ni satu cara menghadapkan, memalingkan muka daripada kiblat. Bagi imam, dia sunat untuk palingkan muka, untuk berpaling daripada kiblat. Cuma adakah nak berpaling ke arah makmum ataupun menghadap ke kanan? Kata musannif dalam sunat yang ke-353, disunatkan untuk menghadap ke makmum. Dan cara yang lebih afdal, ayyaj'alal mihraba an yasarihi wa yaminahu ilal makmumin. Menjadikan mihrab kiblat, menjadikan mihrab berada di sebelah kiri dia. Wa yaminahu ilal makmumin, dan jadikan sebelah kanan dia ke arah makmum. Jadi dia akan menghadap ke kanan. Bila dia pusing ke kanan, kiri dia akan sebelah kiri dia kiblat, sebelah kanan dia makmum. Itu sunat yang ke-354. Jadi disunatkan kepada imam untuk berpaling daripada kiblat. Berpaling sama ada berpaling selepas zikir ataupun sewaktu selepas bagi salam tu, ataupun berpaling selepas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun berpaling waktu membaca doa. Kok mana pun sunat untuk berpaling daripada kiblat menghadap ke arah makmum. Dan ada sebahagian kitab menekankan untuk menghadap ke arah makmum ketika membacakan doa. Menghadap ke arah makmum ketika membacakan doa. Cuma bila menghadap ke cuma perbahasan berkenaan dengan menghadap ke kanan, kalau di Masjid Nabawi disunatkan untuk menghadap ke kiri. Masjid Nabawi menghadap ke kiri sebab ke kiri adalah maqam Sayyidina Nabi. Jadi kalau kalau imam menghadap ke kanan, dia akan membelakangkan maqam. Jadi mendahulukan adab dekat sini, sunat kepada dia untuk berpaling ke kiri. Sunat kepada dia untuk berpaling ke kiri. Jadi salah satu cara disebut selepas salam tu berpaling. Ada yang kata selepas salam berpaling dulu ke kanan, berpaling ke kanan, zikir, lepas tu bila nak baca doa berpaling pula ke arah makmum, berpaling ke arah makmum. Ada yang kata tu menghadap ke kanan, ada yang kata tu menghadap ke arah makmum. Ataupun cara yang boleh kita amalkan bagi imam dan makmum selepas zikir, kan selepas nanti kita akan bacakan zikir-zikir yang sunat dibaca selepas solat. Selepas solat kita boleh baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca dengan pelan. Dibaca dengan pelan yang tu. Ni kalau zikir ni dibaca dengan kuat dalam jemaah. Dalam jemaah zikir yang dibaca dengan kuat selepas bagi salam tu dia akan baca dengan pelan. Imam dan makmum baca dengan pelan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas tu istighfar 3 kali. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali ataupun baca 1 kali ataupun baca 3 kali. 10 kali ataupun 1 kali. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Baca 3 kali ataupun 7 kali. Selepas Allahumma ajirni minan nar, kita akan baca Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Waktu ni baru berpaling, baru kita ubah kaki. Bagi imam, waktu ni baru dia berpaling ke kanan ataupun berpaling menghadap ke arah makmum. Jadi selepas bagi salam tu, imam dan makmum, kaki tak ubah lagi. Selepas bagi salam tak ubah lagi. Baca zikir sampai setakat Allahumma antas salam, waktu tu baru berpaling ke kanan. Sama juga bagi makmum nak bangun ke selepas solat, nak bangun nak bersurai tu, sekurang-kurangnya zikir sampai setakat Allahumma antas salam. Waktu tu barulah dia kalau nak ubah kaki ke, nak duduk belakang sikit ke, nak balik tu ke, nak baca doa sendiri balik tu, sekurang-kurangnya bagi sampai setakat zikir Allahumma antas salam, sampai setakat tu baru dia ubah kaki. Lepas tu dia boleh baca doa sendiri dia. Kalau dia nak baca doa sendiri dia, lepas tu dia nak balik, dia nak tinggalkan jemaah, dia boleh buat macam tu selepas dia baca zikir Allahumma antas salam. Jadi waktu kita baca zikir Allahumma antas salam tu, waktu tu baru kita ubah kaki kita bagi imam dan makmum. Waktu tu juga imam berpaling daripada kiblat, berpaling ke kanan ataupun menghadap ke arah makmum.
Dan makmum waktu itulah dia disunatkan untuk ubah kaki dia. Bukan disunatkan, diharuskan kepada dia untuk ubah kaki dia. Boleh dia teruskan dalam keadaan tahiyat tu. Dia duduk dalam keadaan bersilang kaki dia sampai habis baca doa. Boleh duduk macam tu. Dan kalau dia nak ubah kaki dia, dia nak duduk bersila ke, dia nak genjak belakang sikit ke, nak genjak kanan sikit, nak belah kiri sikit, nak duduk dekat kipas, duduk dekat aircon, dia nak ubah kaki dia bagi sampai setakat zikir Allahumma antas salam. Waktu tu barulah dia ubah kaki dia. Tu bagi makmum dan imam. Dan sunat mutlak berpaling daripada kiblat, dan sunat bila palingkan ke kanan, dia berpaling ke kanan, dia akan tengok ke arah makmum. Jadi imam ni tak disunatkan kepada dia untuk terus menghadap ke kiblat waktu zikir dan waktu doa. Waktu zikir dan waktu doa terus menghadap ke kiblat tak disunatkan. Paling tengok ke arah makmum. Berpaling ke kanan boleh, tengok ke arah makmum boleh. Sunat berpaling, bukannya terus menghadap ke arah kiblat. Dan kalau di setengah sekolah asrama ke, selepas bagi salam terus imam akan terus baling tengok ke arah makmum, tengok ke arah pelajar. Sebab kalau imam tak paling, saya lagi tengok imam duduk seorang, yang lain semua dah raib dah. Jadi bagi salam tu imam akan lepas bagi salam ni imam akan paling. Tak ada masalah selepas bagi salam ke, tu salah satu cara lah. Selepas bagi salam tu menghadap tengok ke arah makmum. Ataupun cara yang kita sebutkan tadi di masjid, dalam jemaah yang ramai dekat masjid ke contohnya, sunat untuk dia baca sampai setakat Allahumma antas salam, lepas tu barulah dia berpaling. Ataupun kalau dalam solat subuh, solat maghrib dan solat isyak, waktu dia selepas dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas dia baca yang tu baru dia berpaling. Tu dalam solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Salah satu cara lah. Macam-macam cara lah nak berpaling, waktu zikir ke, waktu baca doa ke, macam-macam cara untuk berpaling yang disebutkan oleh fuqaha. Yang penting imam berpaling daripada kiblat, sama ada menghadap ke kanan ataupun menghadap tengok ke arah makmum, disunatkan. Sunat yang ke-355, ayyam saha jabhatahu ba'da faraghihi minat taslim. Disunatkan kepada imam dan makmum dan munfarid untuk menyapu dahinya selepas selesai daripada bagi salam. Selepas selesai daripada bagi salam, disunatkan kepada musalli yang bersolat untuk menyapu di dalam matan disebut ayyam saha jabhatahu. Jabhah dahi dia. Dalam matan disebut jabhah. Maksudnya kalau kita faham daripada zahir matan, disunatkan untuk sapu dahi saja, setakat ni saja. Disunatkan untuk sapu dahi saja, bukannya muka lah. Kalau muka sampai ke bawah. Tapi dalam i'anah talibin, dalam kitab i'anatul talibin disebut disunat untuk sapu muka tu sampai ke bawah. Jadi boleh juga kita faham maksud musannif dalam kitab kita ni, ayyam sahajabah tahu, maksud menyapu dahi, maksudnya menyapu muka lah, daripada dahi turun ke muka. Boleh kita faham macam tu. Ataupun menyapu dahi sahaja, setakat sekadar menyapu dahi. Sunat yang ke-356, an yakunal mashu biyadihi al-yumna. Sunat kepada yang sapu muka tadi, sapu muka selepas bagi salam, sapu dengan tangan kanan. Untuk mendapat pahala sunat, sapu dengan tangan kanan. Sapu dengan tangan kanan, dan disunatkan untuk baca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Adhhib, betulkan baris yang ada dekat dalam ni. Kalau ada yang dalam kitab terjemahan ni dia tulis adhhaba, yang betul adalah azhib fa'al amar. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Hilangkan bagiku duka cita dan kesedihan. Disunatkan untuk baca ni ketika sapu muka.
minta untuk hilangkan duka cita dan kesedihan. Sunat juga kepada semua orang, walaupun yang gembira sepanjang hidup, sunat juga untuk dibaca yang ni. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Baca yang tu ketika sapu muka. So, sembahyang kalau zikir selepas solat, ni doa asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ini doa selepas sembahyang bolehlah baca dalam bahasa Melayu. Tapi kalau waktu dalam sembahyang, zikir doa yang kita bacakan dalam sembahyang tak boleh bahasa Melayu, dia mesti baca dalam bahasa Arab. Dan nak terhasil pahala sunat, nak terhasil pahala sunat ketika dalam sembahyang tu, mesti dibaca dengan lidah. Kalau setakat baca dengan hati, dia dapatlah dengan ganjaran khusyuk dia tu, dengan ganjaran, dengan kadar khusyuk dia tu, dia akan dapat. Tapi untuk nak menghasilkan lebih lagi pahala sunat, dia sunat untuk baca dengan lidah. Dia zikir dan selawat ni ada tempat wajib dibaca dengan kuat. Maksudnya ada tempat dia wajib dituturkan dengan lidah, bukan sunat. Contohnya selawat ketika tahiyat. Selawat ketika tahiyat akhir rukun qauli mesti dibaca dengan kuat, dengan kadar dia boleh dengar bacaan dia tu. Kalau tak dibaca dengan kuat, sembahyang tak sah. Dan contoh lagi tempat yang lain, ketika baca khutbah wajib selawat, wajib dibaca dengan kuat ketika khatib baca khutbah. Dan selain daripada kedudukan tu, sunat dibaca dengan lidah. Bila kita baca dengan lidah, kita akan baca sekali lah dengan hati. Dan maksud daripada zikir dan selawat ni adalah mengingati Allah dan mengingati Nabi. Jadi ingat tu, tempat dia di dalam hati. Tapi kadang-kadang kita baca zikir, kita baca selawat, hati kita duk ingat kau lain. Tapi sekurang-kurangnya lidah kita dah beribadat pada waktu tu. Lidah kita beribadat pada waktu tu, walaupun hati kita tak khusyuk, walaupun hati kita tak tetap duk fikir kau lain. Tapi kalau berzikir dengan hati tanpa berzikir dengan lidah, berselawat dengan hati ataupun berzikir dengan hati, ia ni perlu kepada bimbingan daripada murabbi. Sebab selawat sekadar bila kita selawat dengan lidah, zikir dengan lidah, dia akan membantu hati kita. Tapi kalau dia selawat dalam hati ni, dia ada cara tersendirilah. Ada cara tersendiri, ikut pada tarikat masing-masing, perlu kepada bimbingan murabbi. Sebab nak mengingati dia dalam hati ni cukup payah. Kita nak ingat kepada Allah dalam hati tu macam mana, nak berdoa dalam hati tu macam mana, ini perlu kepada bimbingan semua. Tapi yang dituntut kepada kita untuk membaca dengan hati sekali dan dengan lidah sekali. Dalam sembahyang, semua zikir yang sunat yang kita bacakan sebelum ni, sunat dibaca dengan lidah, dilafazkan dengan kadar dia boleh dengar bacaan dia tu untuk dapat pahala sunat. Kesemua sekali. Dan mesti dibaca dalam bahasa Arab. Tapi kalau selepas selesai daripada solat, semua zikir ni boleh dibaca dalam bahasa Melayu kalau dia tak ada masa nak hafal dalam bahasa Arab ni semua. Tapi kalau dia faham lah dalam bahasa Melayu tu macam mana, dia nak bacakan dalam bahasa Melayu, dia boleh bacakan dalam bahasa Melayu. Doa lah, zikir mesti dibaca dalam bahasa Arab. Contohnya macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tu zikir. Baca mesti kena baca dalam bahasa Arab lah, untuk nak sampai kepada maksud dia, nak sampai kepada maqasid sebenar dan mendapat segala rahsia yang ada dalam zikir tu. Dia mesti di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Melayu dia akan hilang dia punya hikmah pada zikir tu. Tak diharamkan untuk nak baca bahasa Melayu, kita sebut taklah sampai diharamkan, tapi dia akan hilang rahsia dia akan hilang hikmah yang akan kita dapat nanti. Zikir dibaca dalam bahasa Arab. Doa boleh baca dalam bahasa Melayu kalau tak faham bahasa Arab, tak ada masa nak hafal, boleh baca dalam bahasa Melayu. Allahumma ajirni minan nar, yang tu doa. Ya Allah, bebaskan aku daripada api neraka, yang tu doa. Allahumma antas salam, yang tu zikir. Wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, yang tu semua zikir. Lepas tu Fatihah pun, selepas tu kita akan bacakan Fatihah memang zikir. Ayat kursi ya zikir, kita baca dengan niat zikir semua tu. Dan dia akan dapat pahala zikir, pahala tilawah dengan Quran, macam-macam lagi. Tasbih, takbir, semua yang tu semua zikir. Yang ni asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang tu zikir.
Allahumma adhib annil hamma wal hazan, yang tu doa. Ya Allah, hilangkan bagiku duka cita dan kesedihan. Boleh dibaca dalam bahasa Arab, boleh dibaca dalam bahasa Melayu. Baca bila? Waktu kita nak sapu muka dengan tangan kanan. Sunat yang ke-357, ad-du'a wa zikru aqibas solah. Ini musannif sebut umum. Selepas solat disunatkan doa dan zikir umum. Dan sekurang-kurangnya kalau seorang tu tak sempat dari mana sekalipun, dia akan baca astaghfirullah sekali. Yang tu dah kira zikir selepas, yang dah kira sebagai zikir selepas solat. Istighfar tu doa pun doa, zikir pun zikir. Dia baca istighfar sekali selepas solat, lepas tu dia bangun, dia dah dapat dah pahala sunat zikir selepas solat. Zikir selepas solat banyak, istighfar sampai ke baca ayat kursi, sampai ke baca qul huwallah, sampai ke tasbih 33 kali, lepas tu selawat banyak sampai beribu-ribu. Banyak sangat banyak sangat. Jadi kita nak beramal ni, kita tak mampu nak amal semua, kita ambil sebahagian. Ada orang dia ambil sebahagian sungguh, dia ambil istighfar sekali sekadar dapat pahala sunat, cukup yang tu. Istighfar sekali saja dapatlah pahala sunat tu. Tapi kita dah sebut amalan ni bergantung kepada niat kita, Kadang-kadang kalau setengah orang ni dia beramal sekadar nak bagi lepas tanggungjawab dia takkan dapat. Dia takkan dapat apa yang dia nak. Takkan dapat pahala. Dia jadi kosong sembahyang. Dan zikir kita kata kita nak tampung kekurangan kita waktu solat. Kekurangan kita macam-macam, banyak kekurangan kita. Kita nak berzikir untuk nak tampung kekurangan kita waktu solat. Ni dah sembahyang dia kurang, zikir dia pun dah kurang dah. Dia lebihkan zikir selepas solat. Tapi selepas solat ni dia akan terhasil pahala sunat dengan dia buat apa-apa sekalipun. Maksudnya dia baca doa apa sekalipun. Dia istighfar ke, lepas bagi salam tu dia tasbih 33 kali, ataupun dia tahlil 100 kali ke, ataupun lepas bagi salam tu bagi doa. Apa yang disusun oleh ulama ni adalah cara yang terbaik mengikut kepada adab. Adab kita selepas sembahyang adalah mohon ampun daripada Allah. Lepas tu sebut la ilaha illallah. Dia riwayat yang macam-macam. Ada riwayat hadis Nabi kata baca istighfar. Ada riwayat hadis Nabi kata baca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Lepas tu ada lagi riwayat kata baca Allahumma antas salam. Ulama kumpul semua, dia dah susun siap dah. Selepas sembahyang istighfar dulu. Selepas istighfar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sunat untuk ikut tertib tu. Tapi kalau tak ikut tertib itu tak ada masalah. Boleh juga dapatlah pahala sunat mengamalkan zikir. Tapi bagi kita orang awam, kita sunat kepada kita untuk nak amalkan zikir mengikut tertib yang disusun oleh ulama. Banyak kitab-kitab zikir dah. Kadang-kadang yang duduk dah dekat masjid ni kan, ni macam poster besar tu, dia dah susun siap dah istighfar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali ataupun 1 kali. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar, dibaca sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Yang tu dah disusun, dah siap, dah disusun. Dan mana-mana kitab zikir pun dia akan susun macam tu. Jadi kita nak amalkan, senang bagi kita amalkan macam tu, baca ikut susunan. Dan tertib zikir ni dia mungkin berbeza bagi setiap orang. Berbezalah bagi setiap orang. Mungkin ada setengah orang tu dia minta amalan daripada murabbi dia, daripada guru tarbiyah dia. Guru tarbiyah dia, murabbi dia bagi baca zikir ni sekian-sekian, selepas solat tu baca yang ni. Jadi dia tu amalkan apa yang dibagi oleh guru dia. Dia berbeza ikut masing-masing. Dan afdaliyat kelebihan zikir ni tertib zikir tu yang daripada yang lebih baik kepada yang lebih baik kepada yang bawah-bawah sikit pada dia, yang tu seperti mana yang dah disusun dah, yang kita dok amalkan tu. Yang itulah tertib yang terbaik. Cuma bagi setengah orang yang terbaik pada dia pada waktu tu adalah mungkin selepas sembahyang dia tu istighfar sebanyak 1000 kali contohnya. Ataupun selepas sembahyang tu dia baca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Yang tu mungkin yang terbaik untuk dia. Sebab zikir ni macam-macam. Tambah-tambah lagi kalau kita ambil daripada murabbi ni, zikir macam-macam. Dan diberikan zikir tu mengikut kepada martabat nafsu kita. Martabat nafsu kita duduk di peringkat mana. Diberikan zikir tu untuk kita nak hilangkan, kita nak berpindah daripada peringkat yang paling bawah pada peringkat yang tinggi. Kalau kita duduk kalau kita masih lagi duduk di bawah
peringkat nafsu yang paling bawah sekali, seperti mana yang disyarahkan oleh tuan guru kita. Kita duduk di peringkat nafsu yang paling bawah sekali, nafsu ammarah bisu. Waktu ni dia akan zikir la ilaha illallah 100,000 kali. Kena pada zaman lah 100,000 kali zikir untuk naik kepada peringkat nafsu seterusnya. Lepas tu zikir lagi Allah 100,000 kali untuk naik pada peringkat yang seterusnya. Jadi berbeza-beza ikut setiap orang. Ni mungkin yang ni semua nak mengamalkan zikir. Kalau nak mengamalkan zikir tertentu ni, mesti perlu kepada bimbingan murabi. Mesti perlu kepada bimbingan murabi. Ataupun kalau kita dapat zikir daripada tuan guru, daripada tok guru mana-mana ke, daripada mana-mana syekh ke, untuk dia minta untuk kita amalkan selepas solat, maka boleh terus diamalkan dengan sangka baik kita kepada tuan guru tersebut. Yang betul-betul tuan guru lah, yang betul-betul tuan guru. Kalau diberikan apa-apa zikir untuk kita bacakan selepas sembahyang, kita boleh bacakan sangka baik dengan dia. Tak perlulah nak tanyakan hadis sahih ke tak sahih, yang mana yang lebih utama, nak amalkan yang dah disusunkan, nak amalkan yang zikir yang dia bagi tu. Kita tak perlu tanya macam tu. Tak perlu tanya macam tu. Kita boleh amalkan. Cuma kaedah umum yang kita boleh sebutkan kat sini, zikir yang terbaik adalah zikir yang dah disusun oleh ulama, yang kita duk baca selalu tu. Yang tu zikir yang terbaik. Yang tu yang terbaik. Apa-apa zikir pun apa-apa zikir selain daripada tu yang dia nak amalkan, sunat kepada dia untuk letak zikir tu di belakang sekali. Di belakang sampai setakat mana? Jadi zikir selepas solat ni ada yang baca sampai setakat ayatul kursi. Baca ayatul kursi, bagi ayat kursi, lepas tu dia akan berdoa. Kalau dia akan berdoa selepas ayat kursi, sunat untuk dia letakkan zikir yang dia ambil tu selepas ayat kursi, sebelum dia berdoa. Tapi ada yang lepas ayat kursi dia baca dulu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wa, macam mana? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Ayat tu, ayat yang dibaca dalam tahlil. Baca ayat yang dibaca dalam tahlil tu sampai kepada selawat, dia macam dia baca zikir dalam tahlil, dia baca semua sampai ke tahlil 100 kali dia baca. Selepas pada tu barulah dia letakkan zikir yang dia ambil tu sebelum dia bacakan doa. Ataupun mana-mana wirid sekalipun. Wirid Imam Nawawi contohnya. Bila dia nak baca wirid tu, selepas selesai zikir-zikir yang maksur. Zikir yang kita sebutkan tadi tu semua zikir yang maksur. Dia ada dalam kitab ni, dia dah disusun lagi, kita akan baca. Dah disusun zikir, tertib zikir. Dia nak bacakan wirid Imam Nawawi, selepas zikir tu dia bacakan wirid Imam Nawawi. Wirid Imam Nawawi dibaca selepas subuh dan selepas isyak, ataupun selepas maghrib. Ataupun dia nak baca wirid sakron. Wirid Imam Nawawi boleh baca 2 kali sehari. Kalau wirid sakron dia baca sekali je sehari. Tak boleh baca lebih, sebab wirid sakron ni dia kuat. Sunat yang ke 358, an yakuna muttasilan bi salamil faraid. Sunat yang ke 358, sunat zikir dan doa tu dilakukan sejurus selepas salam solat fardu. Selepas salam solat terus berdoa, terus berzikir. Tak payah nak tunggu-tunggu, tak payah nak tangguh-tangguh, tak payah nak kelebek-kelebek kain pelikat ke, kelebek baju ke. Lebih-lebih lagi kalau ada handset, lepas main tu buka handset, tu sakan lah. Pas main tu buka handset sebab nak keluar daripada bid'ah, maka buka handset. Sunat selepas bagi salam tu zikir. Tu fokus kepada zikir. Kalau yang ada tasbih tu pegang tasbih. Zikir dengan tasbih. Tak payah nak paling kiri kanan kalau tak perlu. Tak payah nak tengok habis kot dalam masjid. Kalau semayang seorang kat rumah tak apalah, tapi kalau dalam masjid tu lepas bagi salam jemaah, selepas bagi salam wirid. Kita tak dengar imam wirid. Kalau imam wirid pelan, kita wirid masing-masing ikut tertib itu. Imam wirid kuat, kita ikut imam. Wirid ikut imam. Tak payah, jangan mendahului daripada imam. Jadi kalau imam tu istighfar 10 kali, kita istighfar 10 kali jugalah. Kita tak payah istighfar 3 kali. Kadang-kadang ada setengah jemaah yang dia wirid dia dah wirid dia degah pada imam lagi, lepas tu laju pula tu. Ada setengah imam yang dia istighfar 3 kali, sewaktu dia la ilaha illallah tu dia baca 3 kali saja. Dia baca sekali saja. Dia baca sekali, lepas tu dia baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau imam baca macam tu, ikut imam, itu lebih baik. Kalau imam baca sekali, dia baca sekali. Ni dah imam dia baca sekali, imam baca sekali, dia baca 10 kali. Ikut kepada imam. Kita nak bagi tertib susunan kita untuk ikut imam ni, sampai kita nak bagi sampai setakat kita waktu kita berdoa tu, kita akan berdoa sekali dengan imam, kita akan aminkan doa imam. Jadi kalau yang jenis
Zikir kuat-kuat ni tak payah zikir suara dia lebih daripada imam. Dengar apa yang imam baca dan ikutlah apa yang imam baca. Kalau imam tu nak skip dekat mana-mana zikir, kita ikut. Melainkan kalau kita memang perlu beramal dengan zikir tu, kita tak boleh tinggal dengan cara tu. Kita mesti zikir banyak ni selepas sembahyang. Istighfar kita mesti 10 kali. Kita punya Allahumma ajirni minan nar mesti 7 kali. Tak boleh 3 kali. Kalau imam baca 3 kali, kita nak kena ikut imam pula lagi, kita jadi zikir kita tu dah jadi kurang. Kalau macam tu, baca pelan-pelan. Zikir dia baca pelan-pelan. Imam baca kuat, tak apa, dia baca pelan zikir dia tu. Kalau dia nak baca dengan cara dia. Tapi kalau dia nak baca dengan kuat, baca dengan cara imam. Sebab kalau tak baca dengan cara imam, sekali berterabur. Imam tu duk zikir yang lain, dia pun dia duk zikir yang lain pula. Seorang masing-masing kuat, pakat-pakat nak lawan. Jadi ikut imam. Tambah kalau imam ni imam jemputan contohnya. Imam yang masjid ni dia adalah cara selawat dia tu. Selepas salam istighfar 3 kali ataupun 10 kali. La ilaha illallah tu dibaca 10 kali ataupun sekali saja. Ikut kepada masjid. Kadang masjid ada setengah yang baca macam tu, ada masjid lain dia baca macam lain pula. Tapi kalau imam jemputan mari, dia kadang-kadang ada setengah imam ni dia tanya jemaah zikir macam mana. Selepas sembahyang tu dia susunan zikir macam mana. Dia raikan jemaah. Kalau jemaah ni jenis zikir panjang, jenis wirid panjang, baca sampai qul huwallah, la ilaha illallah 100 kali. Imam pun buat macam tu. Ada yang jenis ra'i macam tu. Ada yang jenis dia ikut cara masing-masing. Wirid ni macam mana sekalipun akan terhasil pahala. Ada yang tak. Ada setengah imam jemputan yang mari ke masjid, dia selepas sembahyang tu dia bacakan zikir. Tu dia bacakan dengan wirid. Dia baca dengan ni lah, dia baca dengan susunan, contohnya baca istighfar 3 kali. Tengok jemaah tu dia jenis, jemaah masjid tu jenis baca 10 kali istighfar. Jadi imam baca 3 kali, makmum baca 10 kali. Sampai dekat la ilaha illallah pula, imam baca sekali, imam baca 10 kali, makmum baca sekali ya. Imam masih lagi duk la ilaha illallah, makmum duk ni ya, dah baca ni dah. Allahumma ajirna minan nar dah. Jadi dia tak selari. Dia tak selari macam tu. Lebih baik baca zikir pelan-pelan. Zikir masing-masing. Kita zikir ramai-ramai ni, zikir ramai-ramai dengan kuat ni untuk nak bagi semangat, bagi ada ruh zikir tu bagi ada. Dan zaman lah pula, zaman fasad. Orang jenis payah nak buat amalan seorang-seorang ni, nak kena ada ramai-ramai baru ada semangat. Kalau tinggal seorang-seorang tak buat, pakai klik macam tu je. Jadi sebab tu kita buat zikir ramai-ramai. Jadi bila nak zikir ramai-ramai, ikut imam. Nak zikir ramai ikut imam. Tahlil pun ikut imam juga. Tak payah nak baca laju daripada imam. Imam baca qul huwallah 3 kali. Imam baca qul huwallah 11 kali. Dia imam ni lah imam tahlil. Khalifah tahlil tu 11 kali, baca 11 kali. Ikut imam. Jadi tu surat yang ke-358 an yakuna muttasilan bisalamil faraid. Sambung selepas daripada sembahyang, selepas daripada salam tu zikir. Jadi makmum jemaah lepas ni kalau lepas bagi salam, lepas imam bagi salam tu, kita tak payah dah paling ke kiri kanan, tengok habis kat dalam masjid, tengok habis kat siling. Kalau tak perlu tak payah. Dan sememangnya tak perlu pun. Tak payah nak pusing ke belakang tengok ni makmum masbuk ni, jom kita pakat tengok habis makmum masbuk. Kita masbuk duk ni, kita masuk masbuk, selepas imam bagi salam kita akan bangun. Yang jemaah lepas bagi salam duk tengok pusing. Sebab apa nak tengok? Tak perlu tengok. Menghadap ke depan. Dia tak perlu. Makmum tak disunatkan untuk berpaling. Yang disunatkan untuk berpaling imam. Imam disunatkan untuk berpaling. Dia berpaling tengok ada jemaah ni tak? Ada jemaah perempuan tak? Kalau ada jemaah perempuan dan dekat boleh nampak muka, tak disunatkan kepada dia untuk berpaling. Dan makmum waktu ni imam bila dia berpaling, dia boleh tengok kalau yang dia ada yang sembahyang masbuk pada waktu tu, ataupun ada yang baru sembahyang baru masuk masjid dan tengah tunaikan sembahyang waktu tu dia boleh pelankan zikir dia. Tu antara hikmah imam berpaling daripada kiblat. Makmum tak disunatkan untuk berpaling. Tak payah paling. Ni duk tengok habis ikut jemaah, tengok dekat mata pula tu. Tak payah tengok makmum. Tu tengok depan je, tengok depan. Paling kiri kanan. Tak cukup tengok belah kanan, tengok belah kiri pula. Siapa pula masbuk kali ni? Dia duk tengok orang masbuk ke? Tak payah. Tu zikir lah. Istighfar. Baik, sunat yang ke 357. Sunat yang ke 359.
an yakuna du'a'u bid-da'watil ma'thurah anhu. Doa an yakuna du'a'u bid-da'watil ma'thurah. Sunat yang ke-359, sunat kepada dia untuk sunat kepada kita untuk membaca doa. Ini sekali dengan zikir lah. Doa-doa dan zikir yang kita nak baca tu kita baca yang ma'thur. Yang ma'thur ni yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ataupun doa yang kita baca tu kita ambil tu daripada Quran. Kalau tertib dia, kita baca doa yang disebutkan dalam Quran dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tu doa daripada Quran. Afdal baca yang tu. Doa tu doa yang kita tak tinggal selepas sembahyang. Doa yang kita takkan tinggal lah selepas sembahyang, dan kita akan tu beramal macam tu. Jadi zikir yang maksur seperti mana yang disusun dalam terjemahan ada susun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca istighfar sebanyak 3 kali. Dia boleh baca sebanyak 3 kali ataupun boleh baca 10 kali. Cara yang tepat, cara yang paling afdal dibaca sebanyak 3 kali, sebab dalam riwayat hadis disebut macam tu. Baca istighfar 3 kali, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni baca 10 kali selepas istighfar. 10 kali, ataupun kalau nak kurangkan suntuk masa, baca sekali. Baca sekali pun dah boleh dapat pahala sunat. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nak beli kitab zikir dekat mana-mana, belilah yang ada makna, yang ada terjemahan dia. Beli yang ada terjemahan, kita boleh faham sikit sebanyak pun tak apa dah. Kita boleh faham sikit untuk nak bantu kita khusyuk, nak bantu kita tadabbur zikir tu. Beli yang ada makna. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, dibaca sebanyak 7 kali ataupun 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ajirni maknanya selamatkan aku daripada api neraka. Kalau ajirna, ada juga cara bacaan dibaca dengan Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami. Ajirna untuk ramai. Jadi dalam sembahyang jemaah dibaca Allahumma ajirna minan nar. Tapi kata tuan guru kita, jemaah ataupun sembahyang seorang diri, yang paling tepat untuk dibaca adalah Allahumma ajirni minan nar. Jemaah ke, sembahyang seorang ke, paling tepat dibaca Allahumma ajirni minan nar. Ajirni minan nar, nak baca betul lah, bukan ajilni. Bukan ajilni. Ni zikir semua ni kena tengok cara bacaan dia, cara bacaan yang tepat. Jangan sampai kita zikir salah makna nanti. Allahumma ajirni minan nar dengan huruf ra, bukan huruf lam lah. Sunat yang selepas Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana fahayyana fahayyana. Saya nak kata salah, kok ada cara bacaan macam tu, tapi yang kita amalkan tu fahayyana. Dalam terjemahan kita dia tulis fahayyana. Kita ubah baris buh fahayyana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, ataupun wa adkhilna darussalam, boleh, ataupun wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Yang ni dibaca sebanyak 1 kali, Allahumma antas salam. Ni zikir Sayyidatina Khadijah bila mana malaikat Jibril turun kepada Nabi, jumpa Nabi dekat kat ni Gua Hira. Sayyidina malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi bahawa sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah akan sampaikan salam kepada dia daripada Allah. Allah sendiri yang sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah datang jumpa Nabi. Nabi kata Allah sampaikan salam. Sayyidatina Khadijah Ummuna menangis pada waktu itu, dan dia bacakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, kamu adalah salam, dan daripada mulah datangnya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. InsyaAllah khair. Kemudian selepas pada zikir Allahumma antas salam, dibaca surah Al-Fatihah. Dibaca surah Al-Fatihah
Ni susunan yang lain lah, tak mengikut pada susunan dalam terjemahan ni. Selepas zikir Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, dibaca surah Al-Fatihah sekali, dan amin, bacakan amin juga. Selepas tu bismillah, baca ayat kursi pula sekali. Selepas baca ayat kursi, boleh disambung tu dengan baca ayat yang kita baca waktu tahlil, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang tu semua sunat dibaca selepas ayat kursi. Baca semua ayat tu, kemudian boleh dibaca selawat. Macam mana yang kita baca dalam tahlil tu, yang tu boleh dibaca dalam selepas sembahyang. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, lepas tu baca surah Al-Falaq, lepas tu baca surah An-Nas. Ataupun bagi yang amalkan musabaat, bila baca musabaat boleh dibaca selepas ayat kursi ataupun selepas tasbih 33 kali. Selepas tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lepas tu baru dibaca dengan musabaat yang diamalkan tu, yang pengguru kita dah bagi ijazah. Fatihah 7 kali, Fatihah 7 kali, surah An-Nas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali. Ataupun selepas dia baca Allahumma antas salam tu, kan dia akan baca surah Fatihah. Yang tu dah musaba'ah dah, masuk musaba'ah dah. Selepas baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Baca Fatihah 7 kali tu. Lepas tu baca surah An-Nas 7 kali. Sampai dia baca sampai doa yang last kali dalam musaba'ah, dia akan baca Allahumma fa'al bi wa bihim ajalan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun raufur rahim. 7 kali. Yang tu doa yang last kali dibaca sewaktu musabaat. Selepas yang tu dia tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lepas tu kalau nak tahlil, boleh tahlil 100 kali ataupun 100 kali, ataupun tahlil 100 kali lah, 100 kali, ataupun baca selain daripada tu. Lepas tu boleh selawat selepas daripada tu. Selawat yang selalu selalu diamalkan di Zawiyah. Selawat Imam Shibli tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baca ayat surah At-Taubah, 2 ayat tu. Selepas tu sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Selawat tu. Lepas tu boleh buat selawat ni pula, selawat dhamir pula. Selawat dhamir dimulakan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi. Allahumma shalli 'alaihi dibaca 100 kali. Zikir yang panjang-panjang ni kita akan baca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Selalunya macam tu. Sebab sunat selepas sembahyang subuh tu kita duduk terus sampai ke naik matahari. Jadi lepas sembahyang subuh tu duduk terus bacakan zikir. Jadi zikir yang lepas sembahyang subuh ni selalunya adab bagi kita akan baca dengan panjang. Adab bagi kita, maksudnya bagi kita orang awam ni lah, kita akan pilih tempat untuk baca zikir yang panjang. Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, sebab dia nak tunggu sementara sembahyang isyak tu. Jadi waktu tu sesuai untuk zikir panjang. Bagi setengah wali Allah, setengah orang, semua sembahyang dia akan zikir dengan panjang. Selepas sembahyang zuhur, selepas sembahyang asar, selepas sembahyang isyak, dia akan zikir dengan panjang. Tapi bagi kebanyakan kita waktu zuhur ni, sebenarnya waktu zuhur ni waktu siang, waktu bekerja kan. Jadi dia terpaksa ringkaskan lah, tak boleh nak panjangkan. Kalau tidak lagi dia akan makan waktu rehat dia. Bagi yang bekerja lah, makan waktu rehat, tak ada nak makan apa semua. Jadi dia terpaksa ringkaskan. Kalau nak terpaksa ringkaskan disebabkan kerja ataupun disebabkan musafir ke, ataupun sembahyang kat dalam mall ke apa ke, kalau terpaksa ringkaskan, baca selepas bagi salam tu baca ayat kursi, lepas tu baca selawat Imam Shibli yang kita bacakan tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah 2 ayat lah sekali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Yang tu dibaca sebanyak 3 kali. Baca ayat kursi, lepas tu baca selawat Imam Shibli tu, lepas tu terus baca doa. Baca doa yang ringkas.
Doa yang maksur yang boleh dibaca dengan ringkas, dan adab doa mesti dimulakan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selawat dimulakan dengan bismillah lah. Selepas bismillah alhamdulillah, lepas alhamdulillah selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu baca doa, Rabbana atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup balik, tutup dengan selawat juga, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lepas tu baru amin. Itu kita akan baca sekali lagi dekat sunat-sunat ketika membaca doa nanti insya-Allah. Sampai setakat sunat yang ke-358, an yakuna muttasilan bi salamil faraid. Sunat yang ke-359, an yakuna du'a'u bid da'watil ma'thurah. Yang kita sebutkan tadi, yang tu semua ma'thur. Melainkan selawat Imam Syibli itu ma'thur ni maksudnya daripada Nabi SAW. Melainkan selawat Imam Syibli. Selawat Imam Syibli daripada Imam Syibli, ikut kepada kisah ni lah yang kita pernah dengar, kisah Imam Syibli mimpi jumpa Nabi, cium dahi dia. Disebabkan tu diamalkan, kita amalkan bacaan tu, mudah-mudahan kita dapat berkat seperti mana yang diperoleh Imam Syibli. Dan sunat yang ke-360, at-tartibu fi ikhtiyari du'ai bi an yuqaddima ma ma'nahu ajal thumma al-asah thumma al-akthar riwayatan. Yang ni kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.